Siapa yang dah tengok video aku yang lepas, mesti korang dah layan perkongsian aku dan family aku melawat beberapa tempat menarik di Kuala Kangsar. Jadi, dari sana kami bercadang untuk sambung percutian kami ke satu lagi tempat menarik sebab kami rasa macam tak puas lagi berjalan. So, tempat yang kita orang nak pergi ni masih lagi dalam negeri Perak dan ianya adalah tempat yang kita dah biasa sangat dengar serta menjadi pilihan orang Malaysia ni kalau nak pergi bercuti. Maksud aku salah satu pilihan popular lah bagi orang Malaysia ni. Maklumlah, Malaysia ni banyak tempat best-best. Tempat yang aku maksudkan ni adalah Pulau Pangkor. Bila tengok orang lain pergi bercuti ke Pangkor ni, memang nampak best. So, kita orang pun nak merasa juga jejak kaki kat Pulau Pangkor ni. Tapi kali ni kita santai-santai je lah. Kita orang lebih kepada nak menyelami bagaimana suasana berada di Pangkor ni. Sambil-sambil tu, kalau sempat, kita orang akan singgah lokasi-lokasi menarik di Pangkor. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita tengok apa keluarga aku buat kat Pangkor ni. Musim cuti sekolah ni pergi jalan mana-mana pun ramai. Kat JT Marina Island ni nak duduk kat tempat berbumbung semuanya penuh. Ada tempat duduk pun kat bawah panas. Jadi kita orang hampa tikar lepak bawah pokok kelapa ni sementara tunggu feri. Reduplah sikit. Siapa yang pakai kain pelekat tu untung lah. Baru terasa nikmat angin laut. Time nak naik feri ni boleh nampak lah berapa punya ramai nak pergi bercuti ke Pulau Pangkor ni. Sampai juga kami ke JT Pekan Pangkor ni. Rupanya tak ada lama naik feri ni, lebih kurang 10 ke 15 minit je. Dalam banyak-banyak tempat yang kita orang dah pergi, inilah kali pertama kita orang jejak kaki kat Pulau Pangkor ni. Sadina tikar dengan kain pelekatnya. Wise pula turun-turun feri, tak tahu mana hala nak tuju. Sana wah, sana darat, sini laut. Keluar je pintu utama JT ni, kita rasa macam best je tengok van-van ni. Semua warna pink. Pengangkutan paling mudah sekali dalam pulau ni adalah motor sewa. Tapi kalau ramai macam kita orang ni, takkan nak sewa motor. Kalau nak naik van pink tu pun mau kena 2 biji baru cukup. Jadi inilah kenderaan kita orang sepanjang berada di pulau ni. Van juga tapi warna putih lah. Kita orang naik JT penumpang, kereta naik JT kargo. Barang semua letak dalam kereta, senang. Kita orang boleh lenggang je. Nasib baik kita orang dah makan siap-siap masa kat JT Marina tadi. Sebab tengok kedai-kedai makan kat sini semuanya penuh. Perut kita orang pun kenyang lagi ni. Nasi pun masih melekat kat mulut ID tu. Alamak, shoot angle ni nampak luas pula lubang hidung aku tu. Bukan apa, sebenarnya aku tengah confuse. Jalan mana lah Waze bawa kita orang ni sampai masuk celah-celah rumah orang. Akhirnya jumpa juga homestay yang kami tempah ni. Nak tahu kenapa kami pilih homestay ni? Sebab homestay ni betul-betul tepi laut. So sepanjang masa lah kami dapat rasa macam mana kalau berumah kat tepi laut ni. Konon-kononnya kita orang nak dapat fee jadi penduduk Pulau Pangkor, kira macam tu lah. Tengoklah tu, ramai kan. Ni bukan rombongan budak sekolah tau. Ini semua anak-anak aku. Bila aku pergi belakang rumah ni, aku dah terbayang macam-macam. Nak main pasir lah, nak memancing lah. Tambah-tambah pula ada tempat lepak belakang ni. Kalau malam-malam lepak minum kopi panas, memang layan ni. Maklum pun apa lagi, bila tengok laut katanya menyesal pula tak bawa mata kail. Tapi tak apa, tahulah dia mana nak dapat mata kail nanti. Tengoklah tu, bukan main santai lagi maksud ya. Jaga-jaga Cik Salma, takut jatuh tersembam berpasir muka. Sebelum maghrib sempat kami sekeluarga pergi ke Teluk Nipah. Macam-macam ada jual kat sini, baju-baju, kerap tangan, rojak. Paling banyak sekali benda makan lah. Ikan bakar, sotong, ketam, udang, semua fresh-fresh.
Alamak, panjang lah pula. Okay. Ada lagi. Dalam masa yang singkat ni kami turun untuk tengok lebih dekat apa yang ada kat sini. No, rupanya ramai lagi yang main tepi pantai ni. Anak-anak aku pun apa lagi dengan pantas terus buat persiapan turun ke laut. Cekap, dia orang dah lama rancang, aku je yang lalai. Oh, betul. Tapi betul lah naik tau. Jadilah kena air masin sikit budak-budak tu. Tiba waktu malam pun tempat ni masih meriah lagi. Jadi sebelum balik kami ronda bagi perhabis tempat ni. Lepas tu kami cari benda untuk buat bakar-bakar kat homestay. Maksud aku bakar-bakar makanan lah. Sosis ke, daging ke. Bukan bakar homestay. Aduh, lama lagi ke diorang ni. Anak aku dah buat persembahan jalanan dah ni. Sampai je rumah, Umi dengan Abi terus mulakan operasi bakar-bakar untuk mengisi perut kita orang yang dah mula terasa lapar ni. Termasuklah bakar lain jiran sebelah sebab bau dia mesti sampai punya. FBI, open up! Biasalah hidup berjiran kan. Inilah hari kedua kami di Pulau Pangkor. Nampak tak tu hujan? Kalau hujan macam ni, memang tak boleh nak ke mana-mana. Takkan nak melawat tempat menarik pakai baju hujan pula. Jadi, sebelum aku share dengan korang apa kita orang buat waktu hujan ni, kita layan dulu nasi lemak upah. Bayangkanlah, makan nasi lemak, tambah pula suasana tepi laut. Uish, mantap seh. Jadi, inilah aktiviti kita orang. Main hujan sambil mandi laut. Untung kan tepi laut. Kail ni dulu suka takut dengan air. Sekarang bukan main lagi. Palung macam biasalah. Ada ke tak ada ikan tu belakang kira. Asalkan puas hati. Budak-budak ni asalnya sambil mandi, sambil kutip siput. Banyak juga dapat. Menguik-nguik lagi siput tu. Tapi lama-lama jadi mengarut dah. Dia orang kerjakan kulit siput dekat tiang tu, apa pun tak boleh. LOL!
Yang si Raya ni pula ada kes. Kemarin kena pukul ombak, berguling. Hari ni trauma, tak mau mandi dah. Ya. Yang ni yang kira lah berapa kali tukar pampers dah ni. Baru aku perasan bawah rumah ni ada buai. Apa lagi layan lah. Tengah sedap aku lelap, tiba-tiba rasa apa pasal basah pula belakang aku ni. Rupanya air dah naik. Tengok tu, tak dinafikan Sarina ni memang bagus. Dia spend masa dia layan kerana adik-adik dia bina Istana Pasir. Tapi lama-lama bila tengok balik, bukan layan kerana adik dah ni, macam dia yang tengah layan. Sebab nampak beria-ria sangat dia tepuk pasir tu. Kaki tu. Dia buat rumah penjahat kat sini. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba hujan berhenti. Apa lagi kita orang pun terus siap-siap lah. Sebab dekat-dekat dengan homestay kita orang ni ada 2 tempat yang boleh kita orang singgah. Yang pertama, Kota Belanda. Dan depan sikit lagi, Batu Bersurat. Tak jauh mana pun, kita orang jalan kaki je. So, jom kita ke Kota Belanda dulu. Sampai pun kita orang di Kota Belanda ni. Dan sampai hati cucu-cucu opah tinggalkan opah kat belakang. Kalau bak makan nasi lemak opah, korang yang sampai dulu. Nampak macam Kasih tengah baca penerangan sejarah tempat ni. Ini bacanya apa macam bacanya? Kota Belanda ni merupakan tempat bersejarah kat Pangkor ni. Kota Belanda ni adalah tempat Belanda simpan stok biji timah yang diorang sebat dari negeri Perak. Jadi rakyat tempatan sini tak puas hatilah dengan cara Belanda ni. Katanya, Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta lagi. Minta lagi. apa lagi rakyat tempatan yang tak setuju dengan cara Belanda dapatkan hasil bumi Perak ni bersatu memecahkan tempat ni. Pulihkanlah. Kita kena pecah lah. Geng Belanda tak nak kalah, dia bina balik tempat ni. Tapi kali ni dia orang letak 80 pengawal jaga tempat ni. Tu yang nampak bentuk macam kubur perang tu, jadi susah lah nak pecah balik. Akhirnya orang tempatan pun malas layan, lantak engkau lah Belanda. Sampailah satu masa Belanda tak pakai dah tempat ni sebab dia orang sibuk jual rempah kat Indonesia. So kerajaan Perak pun bela balik tempat ni bagi cantik untuk kita orang datang melawat. Kata Kasih lah, sebab dia yang baca kan. Alif mim nun waw, alif tenang waw. Sarkis dah. Apalah sarkis? Awek ni memang cantik. Maksud aku tempat ni memang cantik. Kita orang pun apa lagi sibuk bergambar lah. Makcik dengan Aisyah pun bukan main lagi cari best spot untuk bergambar. Kecuali Kasih lah, dari sampai tadi dia memang ambil gambar information board tu je. Bagi dia itulah yang paling bersejarah. Oh my god. Belum puas kami bergambar, tiba-tiba hujan balik. Kelang kabut kita orang semua lari masuk dalam kedai ni. Member baru nak katuk kedai, tiba-tiba kena serbu. Dia macam, apa ni? Apa hal tiba-tiba ramai ni? Tapi best dalam kedai ni ada banyak jual barang-barang cenderahati Pulau Pangkor. Macam kitchen, beg-beg tangan, baju-baju Pulau Pangkor, topi. Kan biasanya kita beli benda-benda macam ni nak bagi main member ke masa balik nanti. Tak apa main-main yang kita lekat kat peti ais tu. Kira barang-barang yang ada kaitan dengan Pulau Pangkor lah. Sebagai kenangan kita pernah sampai sini. Ni, tu padu. Hei. Tengok tu, Wise pun nak beli sesuatu sebagai kenangan dia pernah sampai sini. Tu tengah bodek nak beli kipas terbang. Apa kena-mena tak ada pembayang langsung dalam kategori cenderahati. Umi dengan Abi pula buat-buat tak nampak. Tu yang mengenyut muka dia. Selagi tak dapat, selagi tu lah dia duk pusing kipas terbang tu. Apa benda ni Wise? Tak ada tulis Pangkor lah kat kipas tu. Tapi akhirnya Yes. Berjaya dapat. Ya, mantap. Akhirnya hujan berhenti, dapatlah kami bergambar. Tengoklah Abi tu, senang. Awal lagi dah posing nak bergambar. Alamak, belum lagi lah. Nampak macam dah ada cameraman tadi. Keluarga aku ni kalau time nak bergambar ramai je, mesti nak kena ada seorang tukang jerit. Kalau tak, ada yang tak masuk barisan lah, ada yang hilang lah. Tu sebelum bergambar. Bila dah bergambar pula, ada yang pejam mata, ada yang pada ke lain. Aduh.
Family aku ni memang kaki musik. Kebetulan ada pula 2-3 ekor beruk datang. Apa lagi teruk lah makan air kena bahan. Mana taknya dia orang samakan makan air dengan beruk tu. Kak A main ni. Kak A main ambil gambar. Ada 2 ekor. Satu Kak A, satu Kak A. Dia tahu. Dia tahu benda ni meriam ni tembak. Ni pom-pom-pom-pom lah tu kan. Jangan tengok. Orang semua tengah sibuk nak setting gambar. Was perlahan je dengan kipas terbang dia tu cari tempat nak test drive. Sekejap lagi ada yang kena jerit tu. Kan kata dah. Betul juga, nasib baik makcik tegur. Cara apa ni? Cara jujurnya. Sabarlah kak, kita orang tahu handphone kakak tu untuk WhatsApp power boleh lah. Kalau nak tangkap gambar, better tak payah. Ideal. Ini dekat lah, dekat apa? Dekat. Tu. Jalan balik. Sini, duduk sebelah mama. Dah, Tazan. 2, 3. Ni baru okey. Kami ke lokasi seterusnya iaitu Batu Busurat Belanda yang terletak tak jauh dari kota Belanda tadi. Kalau korang tengok pada batu ni, ada gambar harimau yang sedang membaham seorang budak. Ceritanya, orang Bugis dan orang Melayu telah menculik dan membunuh anak pembesar Belanda dengan tujuan membalas dendam sebab kekejaman Belanda. Masa askar Belanda cari budak tu, penduduk tempatan pun buat cerita kononnya diorang nampak harimau yang larikan budak tu. Tapi penduduk Pulau Pangkor yang lain percaya bukan harimau yang larikan budak tersebut, tetapi pembesar Melayu yang tidak puas hati dan ingin membebaskan Pangkor dari Belanda. Jadi sebab itulah askar Belanda ni melukis gambar harimau yang melambangkan orang Melayu. Aku sempat pergi belah belakang Batu Busurat ni. Cantik pula pemandangan sini. Tu yang best kalau ada Pak Long ni. Tengok lah tu, sempat lagi dia ngusik aras. Boleh pula Batu Busurat ada laluan kat tengah-tengah. Memang dia orang ni merapu lah. Tapi yang Pak Las tu macam mana boleh terjoin sekali. Kak Il pun ada? No. Sikit je lagi nak sampai rumah. Apa boleh buat? Ini hari terakhir kami di Pulau Pangkor. Sebelum balik kami akan kedua lagi lokasi yang wajib dilawati di sini. Sebelum bersiap-siap, macam biasalah, budak-budak ni luangkan masa yang ada untuk mandi laut dulu. Alamak, ni ayam main apa ni? Macam tak cukup kain je.
Jadi inilah lokasi pertama kami pada hari ini, Masjid Al-Badar, juga dikenali sebagai Masjid Seribu Selawat, sebuah masjid yang menjadi simbolik kepada Pulau Pangku. Masjid ni juga digelar sebagai masjid terapung sebab ia dibina di atas laut. Dan apa yang bestnya, sepanjang kaki korang melangkah menuju masjid ni, korang dapat lihat betapa cantiknya pemandangan di sekeliling masjid ni. Nah, budak mana lepas pakai kasut sampai dalam ni? Sempat dia jeling palung, takut palung nampak. Masjid ni mula dibina pada 7 Mac 2014 dan siap sepenuhnya pada awal Januari 2017. Selain sebagai tempat beribadah, masjid ni dibina sebagai satu usaha untuk menarik minat pengunjung dari dalam dan luar negara untuk berkunjung ke masjid yang menjadi simbolik kepada Pulau Pangku ni. Kami dapat lihat sendiri kecantikan dan keindahan hiasan dalaman masjid ni yang penuh dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran serta selawat di keseluruhan dinding masjid dan shieling ruang solat. Sebab itulah masjid ni dinamakan Masjid Seribu Selawat. Wish. Buas betul lah anakku seorang ni. Jadi, cantik kan masjid ni? So, korang yang datang ke Pangku ni, jangan lupa singgah di Masjid Seribu Selawat ni sambil menikmati keindahan sambil berselawat. Kalau tadi 1000 selawat, sekarang kita orang nak ke 1000 doa pula. Jom. Siapa sangka di kawasan penempatan yang mana majoritinya berbangsa Cina ini terdapat sebuah masjid Cina yang sangat unik. Sebelum tu, sengaja aku rakam sepanjang perjalanan kami menuju ke masjid tersebut. Sebenarnya aku tertarik dengan suasana kiri kanan jalan utama ni. Rasa macam banyak binaan-binaan lama yang masih dikekalkan. Pondok telefon lama pun ada lagi. Kalau kat tempat aku, pondok telefon ni kalau ada pun mesti dah tumbang dah. Dan jalan-jalan dua hala kat sini agak sempit.
Kiranya kalau korang drive kat sini, jalan tu kejap lebar, kejap sempit. Ditambah pula ada motor-motor atau kereta yang parking tepi jalan, park depan rumah tapi masih atas jalan. Jadi aku tengok orang sini macam dah biasa dan sama-sama menerima keadaan seadanya. Sifat tolak ansur orang Pangkor ni atas jalan memang aku respect. Sekali pun aku tak dengar orang Pangkor ni horn marah-marah. Jenis sama-sama tolak ansur. Kalau kat tempat aku, rasa terhalang sikit je, siap lah tekan horn macam nak pecah. Silap-silap boleh jadi gaduh. Jadi inilah yang aku maksudkan dengan 1000 doa, Masjid Al-Qaryah. Masjid ni terletak di Sungai Pinang Kecil. Binaan masjid 2 tingkat ni menggabungkan unsur ketimuran dari negara China. Apa yang unik masjid ni yang tak ada pada masjid lain adalah setiap ruang, dinding, dalam dan luar masjid diukir dan diletakkan dengan 1000 doa dari Al-Quran dan hadis. Baru kat luar masjid ni kita orang dapat tengok penuh doa-doa dan hadis yang terukir pada dinding. Macam manalah kat dalam kan? Jadi jom kita masuk tengok dalam pula. Memang tenang betul bila masuk dalam masjid ni. Dengan bau wangi masjid, sejuk, nyaman. Tak ada yang paling tenang melainkan bila berada dalam masjid. Tengoklah family aku tu, semua terdiam bila melihat kecantikan seni binaan pada dinding dalam masjid ni. Pejam celik, rasa macam sekejap je kita orang kat Pangkor ni. Tahu-tahu kita orang dah nak kena balik. Tapi sebelum balik, family aku singgah untuk beli apa-apa yang patut dulu. Belilah apa-apa, ikan bilis mata biru ke, coklat ke. Kat Pangkor ni pun ada kedai bebas cukai. How can I trust him? He the pigs. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shot in my DNA all real. Sweatsuit all heel figure. And I ain't even got a deal with you. If I ain't never split a bill with you, I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Growing from the side. Bad girl, best pride. Fiji water by the cold glass. Granddaddy by the side. Flex season, I'm roll running. I'm staying all of my TikTok. Young man with an old mind. So I ain't worried about slight. I be up till sunrise, I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of honeys, I'm jiggy, I'm flexing it. Figured I hit it and quit it, I'm busy, I ain't got the minutes for texting it. Came from the gutter with me and my brother, I'm moving my mother right out of the city. I'm a star and they know I go hard, so I'm kissing them babies and signing them. Gold blingin' like Chingo, rock star like Ringo. Checks coming in back to
to back, I'ma line them up like bingo. Oh, I think that they like me. They be all on my wood tip, not a stain on my white tee. I'm popping all of this good. Big flex, my Alhamdulillah kami tiba semula di JT Marina Island. Sebelum balik sempat kami layan lepak tepi laut kat JT Marina ni. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat dan aktiviti menarik yang boleh kita buat dan lawati dekat Pulau Pangku. Contohnya kita pergi kilang pemprosesan ikan kering, bagi makan burung enggang. Cuma kami kurang menasib baik sebab keadaan cuaca yang tak berapa mengizinkan. Jadi apa yang sempat je lah. Jadi sampai di sini sajalah perkongsian aku pada kali ini. Jangan lupa like, share dan komen. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak aku ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum. hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Syahwani Lifestyle.